adalah majlis perundangan lah. Dia mesti ada majlis perundangan, satu lagi majlis eksekutif. Jadi majlis perundangan ni siapa kabinet dia yang akan membentuk kerajaan kita. Apabila kita buat pilihan raya dan menang, dia akan membentuk kerajaan kita lah. Okey. Sedikit demi sedikit peranan British akan berkurangan. Okey. Yang seterusnya, apa peranan kabinet yang pertama kita? Sebelum ni kita belajar sistem ahli. Kabinet apa dah? Kalau sistem ahli tu kita panggil kabinet apa? Bayangan. Kabinet bayangan, kabinet olok-olok. Sebab itu semuanya British lantik. Tapi sekarang apabila dah buat pilihan raya, rakyat yang lantik. Dia jadi kabinet bayangan itu kita mansuhkan, kita bubarkan. Sebab kita sudah ada kabinet yang betul-betul. Siapa ahli kabinetnya? Orang yang menang dalam pilihan raya. Okey, mari kita tengok. Nah, baik, pilihan raya yang pertama, cikgu dah sebut dah. Ini contoh-contohnya step by step. Pilihan raya diajar sedikit demi sedikit. Okey, pilihan raya yang pertama kita buat dekat mana? Dekat bandar-bandar besar lah dulu. Lepas tu dah berjaya dekat negeri. Lepas itu peringkat negara. Okey. Baik. Boleh Dia step by step British ajar kita. Baik, pilihan raya kita buat mula-mulanya memerihalkan perkembangan pilihan raya. Okey, jadi kalau benda ni keluar step by step tadi susah juga awak nak ingat. Okey, jadi jangan memerihal. Kalau suruh kita perihalkan mesti ikut kronologi. Okey. Jadi cikgu tak galakkan awak jawab kalau dia suruh buat perihalkan. Okey, perihalkan perkembangan pilihan raya di PTM. Okey, itu tak mahu jangan jawab. Kalau boleh elakkan. Baik, apa tujuan pilihan raya kita buat? Okey, pilihan raya sebab kerajaan kita, sebab di bawah British, kerajaan kita demokrasi. Kerajaan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi ni ialah beri peluang kepada rakyat. Okey. Demokrasi ni beri peluang kepada rakyat untuk pilih wakil kita lah atau parti kita. Kalau parti yang kita pilih tu menang, dia akan membentuk kerajaan. Okey. Okey, pilihan raya ni asas berkerajaan sendiri. Ini step pertama nak cari siapakah orang yang layak untuk dipilih. Kita pilihlah sendiri. Okey. Salah kita punya pilihan, salahlah barisan kabinet kita. Tak cekap lah barisan kabinet kita. Itu sebab orang yang nak mengundi sedikit matang umur 21 tahun. Baik, yang keduanya, ni pilihan raya yang British ajar kita mula-mula di peringkat perbandaran. Okey, bandar-bandar besar bermula di Pulau Pinang. Okay, lepas itu peringkat negeri dan akhirnya secara di peringkat negara ataupun pilihan raya umum. Ini dia. Okey. Pilihan raya majlis bandaran pertama diadakan di Pulau Pinang. Okey. Diadakan di Pulau Pinang. Jadi yang ni tak payah baca saya bagi. Berada di Pulau Pinang. Ini mula dia punya step. Pilihan raya diadakan selaras peruntukan perjanjian PTM 48. Kalau awak perasan dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum, antara syarat yang dibincangkan, antara yang dibincangkan ialah kita akan adakan pilihan raya bila-bila masa. Inilah ni. Inilah masa yang sesuainya. Okey. Kerajaan persekutuan mesti wujudkan jawatan kuasa pilihan raya. Nak buat pilihan raya mesti ada jawatan kuasa pilihan raya. Apa tujuan dia, tugas jawatan kuasa ini? Nak kaji dan buat cadangan tentang pilihan raya lah. Okey. Lepas itu, ordinan pilihan raya pihak berkuasa tempatan. Bila dah jadi ordinan ini, memang kena ikutlah ordinan pilihan raya. Ini jawatan kuasa saja. Bentuk beberapa orang ahli untuk fikir-fikirkan apa yang difikirkan menjadi ordinan. Okey, jadi bila sudah ada undang-undang tentang pilihan raya, peraturan tentang pilihan raya ini, ordinan pilihan raya ini, kita pun buatlah pilihan raya yang pertama di Pulau Pinang.
Lepas itu di KL, lepas itu di beberapa bandar yang lain. Akhirnya di peringkat negeri. Boleh ke setakat ni? Boleh. Boleh ya. Ini dia punya perkembangan step by step. Mula-mula kita ini buat jawatan kuasa pilihan raya. Lepas itu jadikan dia ordinan pilihan raya. Buat pilihan raya di Pulau Pinang. Buat pilihan raya di KL. Nah, pertama kali pilihan raya kita tu cuba berita ajar kita ialah di Pulau Pinang, di Georgetown tahun 1951. Ini ekoran daripada tuntutan perbincangan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Tengok balik. Okey, isu yang dikemukakan oleh jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang pertama membentuk kerajaan sendiri. Jadi apa kesan dia? Okey, pilihan raya diadakan bila-bila masa. Inilah dia. Okey, jadi kita test dekat Penang dulu. Okey, lepas itu ni tak payahlah ni selama 6 minggu tak payahlah. Okey, ramai orang yang mula cuba mengundi 14,500. Okey, sikit-sikit mula-mula di Pulau Pinang. Lepas itu di Kuala Lumpur, tengok di Kuala Lumpur. Di KL. Okey, di KL ni kena ingat sikit pasal apa? Di KL untuk merebut 12 kerusi. 12 kerusi tu maknanya di kawasan 12 kawasan. Okey, maknanya kita akan letak 12 orang lah wakil kita. Di kawasan Sentul, Bangsa, Imbi, PJ. Kita di KL kita tahu. Kita boleh tahulah kawasan ni dekat mana. Okey, yang paling dekat dengan kita Sentul lah kan. Okey. Jadi di Kuala Lumpur, ni dalam pilihan raya di Kuala Lumpur ni, UMNO bahagian KL dan MCA bahagian Selangor. Kita mula bergabung. Okey, mulalah kita bergabung, dua-dua UMNO dan MCA ni bergabung untuk apa? Supaya kita menang lebih banyak. Okey, kita menang lebih banyak pengundi yang pilih kita. Orang Melayu ambillah, sokonglah ini. Orang Cina pun sokonglah ini. Kita bergabung dan namanya apa? Perikatan. Okey. Parti Perikatan awal pilihan raya di KL hanya dianggotai oleh UMNO dan MCA. Jadi kita menang banyak kat sini. Okey. Jadi UMNO dan MCA telah bekerja sama. Okey, pihak pilihan raya seterusnya dekat mana ni? Dekat Johor Bahru, Ipoh, Alustar. Johor Bahru, Ipoh, Alustar, Melaka dan Seremban. Okey. Nampak kerjasama parti UMNO MCA terus mendapat kemenangan. Okey, maknanya kerjasama yang dibuat dalam parti, tak kira ni parti Melayu dengan Cina ni. Okey, untuk apa? Menarik lebih ramai pengundi, jadi memberi dia kemenangan besar. Kalau nanti awak disebut figure dia, figure angka kemenangan, kita kena sebutlah. Okey ni. Pilihan raya peringkat negeri. Okey, kita dah pandai dah buat. Okey, peringkat bandar dah sudah. Jadi berita ajar pula naik satu step lagi. Kita buat pilihan raya peringkat negeri. Jadi peringkat negeri bila sudah ada kerjasama UMNO MCA, dia bekerjasama lagi dalam pilihan raya peringkat negeri. Maknanya ni gambar apa ni? Okey. Negeri, kerusi-kerusi yang dipertandingkan di peringkat negeri. Ikut keluasan negeri. Kalau negeri tu kecil sikit lah wakilnya. Okey, nampak ni. Daripada 268 kerusi, UMNO MCA, Perikatan UMNO MCA menang 226. Banyak, dia kalah lebih kurang berapa tu? 40. 36, 36, 46 ke apa? Lebih kurang 40 kan. 42 kerusi dia. 42 kerusi saja dia tak menang. Dia kalah. Okey. Okay, boleh ingat ni? Ni figure ni kena penting juga. Boleh? Hello, boleh ke tak? Boleh cikgu, boleh. Boleh. Kena respon cikgu lah ya. Kan cikgu cakap seorang-seorang. Okey. Tadi pilihan raya di KL menang.
pilihan raya peringkat negeri menang lagi, menang besar ni. 222 atau 226 daripada 268 yang dipertandingkan. Jadi kemenangan ni menunjukkan apa? Kerjasama antara kaum kita dah boleh terima. Okey? Masyarakat dah boleh terima kerjasama antara kaum walaupun Cina dan Melayu. Nampak? Betapa pemimpin kita berpandangan jauh. Nah, kesimpulannya apa? Pilihan raya yang British ajar kita ni menyedarkan kita rakyat tentang amalan demokrasi. Jadi kalau dah cukup syarat tu, pergilah tunaikan tanggungjawab. Okey, tunaikan tanggungjawab kita. Kerana ini amalan demokrasi, kita yang nak pilih. Jangan kita tak pergi mengundi, lepas tu calon kita tak menang, kita bebel. Okey, itu pentingnya tanggungjawab rakyat dalam pilihan raya. Nah, pilihan raya ni dah tentulah memberi pengalaman kepada rakyat untuk mengendalikan pilihan raya. Ya, kita dah mulakan peringkat bandar, peringkat negeri. Sekarang kita nak buat peringkat kebangsaan pula ataupun peringkat negara ataupun pilihan raya umum. Benda itu sama. Kita dah tahu dah, kita boleh kendalikan. Untuk apa pilihan raya ni? Persediaan ke arah berkerajaan sendiri. British nak bagi kita merdeka sangat-sangat dah. Ini antara langkah yang dia ajar kita. Integriti. Baik, awak tahu tak perkataan integriti ni apa? Dia tak payah satu bahasa yang spesifik. Okey. Awak tahu tak apa benda ni? Integriti tu apa? Kerjasama. Kerjasama. Bekerjasama. Integriti ni ialah nilai-nilai murni yang ada dalam diri seseorang. Seorang yang sangat berintegriti. Maknanya nilai murni yang ada pada dia merangkumi semua. Dialah yang bertanggungjawab, dialah yang amanah, dialah yang sangat mementingkan rakyat, dialah yang segala-galanya. Okey? Maknanya integriti ni satu benda yang sangat besar, nilai murni dan dipecahkan macam-macam lah. Okay. Kebersihan pun integriti juga. Seorang pelajar yang berintegriti pasti mementingkan kebersihan diri, kekemasan diri. Bertanggungjawab, amanah, tidak rasuah, macam-macam lah tu. Jadi pentingnya sifat ataupun kepentingan integriti ni, pentingnya nilai murni ataupun integriti ni dalam hidup seseorang, kehidupan seseorang. Ya? Jadi kita nak memilih pemimpin, kita carilah yang berintegriti. Gitu dia. Okay, cuba tengok soalan ni. Ini boleh jadi ni. Awak setuju tak pilihan raya bagi peluang rakyat milih parti? Bersetuju ke anda? Tak nak jawab? Setuju. Tak ada masalah. Kelas-kelas cikgu ajar pilihan raya, kelas 5, 4, AG pun bunyi suara tau. Kenapa 4 AR diam? Tidak tahu. Cikgu tak dengar ya? Awak jangan tak. Semalam cikgu berada bersama 5 AG, ada 20 orang, 24 orang pemantau tau. 24 orang pemantau, lagi ramai daripada murid kelas dia yang hadir. Murid kelas dia yang hadir 17 je. Pemantaunya 24 orang. Nanti dipilih kelas awak pula. Tak mau. Kena berbunyi. Okey. Baik. Ini satu proses pilihan raya umum yang pertama. Ni. Apa prosesnya yang pertama ni? Ini dia punya apalah pengenalannya. Inilah merintis jalan ke arah kemerdekaan. British yang suruh. Okey, nampak kita dah pandai. Pergilah mengundi. Okey, apa kita buatlah pilihan raya. Orang pun mengundi. Majlis Raja-Raja. Okey, Raja-Raja Melayu ni di bawah Majlis Raja-Raja lah. Setuju adakan pilihan raya
nak pilih anggota perundangan persekutuan MPP. Bagi memilih anggota MPP, Majlis Perundangan Persekutuan. Perundangan persekutuan ni siapa? Barisan kabinet kita nantilah. Jadi pilihan raya dibuat oleh Sir Donald McGillivray. Ni kadang-kadang soalan apa keluar ni? Soalan objektif. Jadi proses pun bermula. Ini gambar orang ni. Okey. Dia yang pergi masuk undi. Apa dia punya ni ya? Kenapa dia pergi mengundi sebenarnya? Apa nilai yang ada ni? Nilai yang ada pada pakcik ni apa? Walaupun tua dia pergi mengundi. Apa? Dia seorang yang dia sedang menunaikan apa yang ditunaikan ni? Dia sedang menunaikan apa ni? Tanggungjawab. Okey, dia sedang menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang pengundi untuk memilih wakil dalam MPP nanti. Okey, jadi bila proses bermula, kita nak tetapkan apa yang prosesnya. Tetapkan bilangan ahli dulu, berapa bilangan yang akan memegang jawatan. Lepas itu kita tentulah sempadan dan sempadan kawasan. Okey, lepas itu kita buatlah pendaftar pengundi. Sekarang dah buat dah. Daftar pengundi dah boleh buka pada budak-budak yang berumur 21 tahun. Okey, itu daftar pengundi. Cukup syarat awak dah daftar, nama mesti ada dalam senarai. Okey, nama ada dalam senarai. Kadang-kadang orang tua dia dah daftar pengundi tapi sebab pilihan raya itu lambat lagi, bila tiba waktu tengok dia pun dah tak ada dah. Kita buat daftar pengundi. Lepas tu hari penamaan calon. Tadi bilangan saja. Kalau kita kata 10 bilangannya, okey cari 10. Siapa calonnya 10 orang tu? Kita namakan calon. Lepas tu calon itu akan berkempen. Lepas tu rakyat akan pergi mengundi. Kita kira undi. Lepas tu kita umumkan keputusan. Itu dia punya step. Okey? Baik. Nah, jawatan kuasa pilihan raya, tadi kita sebut jawatan kuasa pilihan raya dibentuk untuk mengkaji dan mencadangkan tentang pilihan raya lah. Ini stepnya. Okey, jawatan kuasa ini untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya. Okey, ada dua bentuk penyata susunan MPP, bentuk A dan bentuk B. Okey, jadi Tengku pilih bentuk A. Okey, tapi jawatan kuasa pilihan raya pilih bentuk B. Tak ada masalah. Baik, jadi Tengku pergi ke London. Ini tengok kadang-kadang nama orang ni dia tanya juga. Tengku berangkat ke London bersama-sama dengan Tan Chen Lock, T.H. Tan. Ada dua-dua Tan ni. Okey, Tan Chen Lock dan T.H. Tan. Dan Datuk Abdul Razak. Maknanya dua Melayu, dua Cina. Pasal apa? Dia yang menang daripada dalam perikatan tadi. Kan? Mereka telah bergabung dalam parti perikatan untuk menang pilihan raya di peringkat Bandaran Kuala Lumpur dan di peringkat negeri. Jadi dia sudah bergabung. Jadi mereka lah yang pergi. Okey. Dekat London tu apa? Ini cerita dia sajalah. Berjaya adakan rundingan dengan Oliver Littleton, Setiausaha Tetap Pejabat Tanah Jajahan di London. Okey, Tengku bincanglah kita nak berapa orang, nampak? Bukan mudah kita nak buat pilihan raya, okey? Jauh perginya. Tengku ke London. Ini dalam buku awak dia tengok. Ada watak wanita yang lucut gelang dia. Lucut gelang ke apa? Rantai ke apa? Kan? Untuk apa? Sebagai cikgu tengok dalam buku teks awak. Mana? Ada ke? Ustaz perasan lah cikgu bagi barang kemas, lepas tu nampak okey. Untuk apa? Sebagai rundingan. Okey, ke yang mana? Okey dah. Rundingan sebelum pilihan raya. Kejap yang. Cikgu. Hello?
Iman. Ya, Iman nanti Syah tidur lagi, Iman. Nanti Acik cakap ya. Nanti Acik cakap. Alisha tak buat tu. Alisha tidur. Ya. Ya. Ya kak. Okey, tak apa. Nanti Acik pesan dengan Alisha ya. Okey, Iman. Bye. Okey, Ang. Dah? Dah, okey. Ini Tengku pilih bentuk apa tadi dah? Bentuk A ke bentuk B? Tengku pilih. B. Bentuk A. B? A. Tengku pilih bentuk A. Tak A, B. Di mana satu? Tengku pilih bentuk A. Tapi jawatan kuasa nak B. Jadi Tengku bawa idea tu ke London. Okey, Tengku bawa ke ideanya ke London. Ini bentuk A dan bentuk B. Okey, yang lain semua sama daripada atas sampai ke bawah ni hampir sama, sama je. Dua yang bawah ni dah lain sikit. Ni yang Tengku nak. Tengku nak 60 orang dipilih melalui pilihan raya. Okey. 60 orang daripada pilihan raya tu 60 orang. Tapi kerajaan British pun tak setuju juga. Okey, ini ialah jawatan kuasa pilihan raya nak 44 orang aja. Okey, yang selebihnya siapa? Dilantik oleh PJT. Ini selebihnya lantikan. Tengku nak tak ada lantikan, mesti dipilih rakyat. Ini sedikit perbezaan. Okey. Baik, jadi Tengku nak pilihan raya mesti dibuat tak lewat daripada bulan November 1954. Yang ni pun tak boleh buat juga. Okey. Jadi pilihan Tengku ni ada sedikit British tolak. Tapi tak apalah, British layan juga. Okey. Jadi tadi dah sebut dah, dia pergi berangkat bersama Tan Cheng Lock dan Teh H Tan dan Tengku Tun Razak. Okey. Ini yang dia minta. 3/5 daripada bilangan MPP. 60 orang dia nak. Okey. Daripada pilihan raya. Jadi dia dah berbincang di London. Malah dia buat kenyataan hasrat dia tu melalui akhbar di Parlimen British. Okey. Maknanya sangat hebat pemimpin kita. Okey. Ini rundingannya. Rundingannya okey, bolehlah. Okey, berjaya adakan rundingan. Tapi walaupun rundingan gagal jayakan hasrat Tengku nak 60 orang melalui pilihan raya tu, tapi tak apa. Okey, walaupun rundingan tersebut gagal, mereka tetap disambut meriah di tanah Melayu. Rundingan nak dapat 3/5 tu 60 orang tadi gagal. British bagi berapa? Okey. 52 orang melalui pilihan raya. Okeylah, daripada 44 yang dicadangkan oleh jawatan kuasa. Nampak? Dia minta, Tengku minta 60 tapi kita dapat 52. Jadi perkara ini dipersetujui oleh kedua-dua pihak lah. British setuju, Perikatan pun setuju. Okey, boleh faham yang ni? Boleh faham? Ni tengok ni. Persetujuan hasil perbincangan tadi apa yang kita persetujui, pilihan raya hanya akan diadakan 1955. Kalau ikut Tengku tadi nak buat sebelum November kan. 54 kan. Tak boleh. Dia nak yang ni. Okey. Ogos 54 rang undang-undang pilihan raya diluluskan. Okey, maknanya ini langkah awal lah kita kena buat rang undang-undang pilihan raya dulu. Maknanya sampai sekarang kita ada benda ni lah. Okey. Rang undang-undang pilihan raya. Macam mana prosesnya, siapa orangnya. Okey, ini kita buat. Barulah boleh buat pilihan raya yang sebenar. Okey. Prosesnya. Ini proses cikgu dah sebut tadi. Suruhanjaya pilihan raya SPR, Suruhanjaya penentuan sempadan. Kita tadi dah bagi 52. Ada 52 kawasan lah. 52 orang ahli lah. Okey, kita pilih lah siapa. British akan pilih tentukan sempadan itu. Jawatan kuasa ordinan pilihan raya itu tentukan sempadan. Okey. Yang keduanya apa?
rang undang-undang diluluskan, nak bolehkan pilihan raya kita adakan. Lepas itu, step seterusnya daftarlah pengundi. 18 Oktober kita mula daftar pengundi. Dia Terengganu lewat sikit lah. Dia pun tak pasti. Yang keempat, 15 Jun 55. Nampak lamanya daftar pengundi, nampak. Start Oktober 54. Lebih kurang 6 bulan ke? Lebih kurang kan? Jun atau 5-6 bulan lah. Kita namakan calon kita. Berapa orang calon tadi? Berapa orang calon? 52. 52 orang calon. Maknanya daripada 52 orang calon ini akan dipertandingkan di dalam pilihan raya. Siapa 52 ini? Hantarlah wakil. Kita kan ada banyak parti. Hantarlah wakil tu. Okey. Baik. Kempen pilihan raya dalam tempoh 45 hari kita berkempen. Awak pernah ada pengalaman tak tengok orang berkempen? Ha? Pernah. Pernah? Apa yang ada? Kemah. Ha? Pernah cikgu tapi beli tiket bola sepak lah. Masa tu korang dah jaga berapa? Tingkatan 1? Form 1. Ha? Form 1. Form 1 dah? 2018. Masa Form 1 kita tengok macam mana perang poster. Kita tengok macam mana perang poster, bendera, lambang dan sebagainya lah. Orang gantung. Kenapa tu? Kita nak berkempen pilihan raya. Yang ni lah berlaku macam-macam lah. Provokasinya itu sebab kadang-kadang dalam kempen tu kita nampak orang bergaduh. Sebab dalam tempoh inilah wakil-wakil kita, calon-calon yang kita namakan itu akan berkempen habis-habisan. Bagi janji yang macam-macam. Okey? Bagi janji yang macam-macam. Kenapa? Kita nak menang, kita pergi janji dengan orang lah. Okey. 27 Julai hari mengundinya. Inilah tarikh yang paling penting sekali. 27 Julai 1955 kita pergi mengundi. Okey, jadi peti itu dibawa ke pusat pengiraan undi. Kat mana Kat mana pusat mengundi biasa dibuat? Awak ada pengalaman tengok kat mana? Sekolah. Itu sekolah besar sebab kita yang nak datang mengundi tu bukannya sikit. Okey, daripada pagi tu start pukul 8 tu sampai ke petang. Itu sebab cikgu-cikgu dibayar banyak tu kalau jadi jawatankuasa ni undi pilihan raya. Okey, kita sebagai pemudah. Okey, orang datang mengundi kat sekolah. Lepas tu dia akan pilih satu pusat kiraan undi. Kalau kat tempat kita kira undi dekat Sungai Pusu. Kita kira undi dekat Sungai Pusu. Lepas tu dah kira dah tengah malam, pukul 12 malam tu dapatlah putusan kita. Okey. Okey, baik. Ini prosesnya. Okey. Syarat nak jadi pengundi. Tadi kita dah cakap kita akan pilih 52 orang. Itu yang British persetujui. Walaupun Tengku nak 60, dapat 52 pun baguslah. Okey, syarat nak menjadi calon pula mesti macam mana? Okey. Yang pertama wajib warga negara, umur dia 21 tahun dan dah tinggal, ni syarat menjadi calon tau, syarat menjadi calon tau. Calon yang kita nak pilih itu mestilah warga negara, umur dia 21 tahun ke atas. Okey. Dan dia mesti tinggal dalam tempoh 12 bulan. 12 bulan tu berapa? Setahun ya? Paling tidak dia memang dah duduk di Malaysia setahun. Walaupun okey dia memang orang Malaysia tapi sebab dia ada kerja, contohnya dia dah ada kerja di luar negara, ataupun dia belajar di luar negara, dia tak boleh jadi calon. Kalau dia nak jadi calon, dia mesti balik di Malaysia sekurang-kurangnya 11 atau 1 tahun ataupun 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Kalau dia baru balik 2-3 bulan, orang pun tak ada kenal, dia tak layak jadi. Ini kena. Dan mesti berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okey. Bolehlah ya. Baru ni cikgu terbaca ada seorang menteri kita berbahasa Inggeris, okey, menyampaikan ucapan dalam bahasa Inggeris tapi ucapan dia tidak
orang komen sebab bahasa Inggerisnya tak okey. Jadi bahasa Inggerisnya tak okey padahal dia belajar kat luar negara tu. Okey. Jadi tak bolehlah kita nak ambil walaupun kita tak boleh pertikaikan, kita tak boleh orang tak pandai bahasa Inggeris, jangan kita perlekehkan. Okey, kita orang Melayu. Okey, macam mana orang Cina nak berbahasa Melayu yang sangat pelat, kita pun tak lekehkan dia kan. Macam tu juga orang Melayu yang tak pandai berbahasa Inggeris, tak boleh, tak perlu kita perlekehkan. Jadi menteri itu diperlekehkan. Jadi itu sepatutnya tak boleh berlaku lah. Dan nak menjadi calon syaratnya kena ikutlah. Okay, kenapa? Dia menjadi wakil kita nanti untuk berhubungan bukan saja dengan orang Melayu, nanti bermacam-macam orang. Baik, ini ingat ya, siapa nak jadi calon ini syaratnya, dan siapa nak jadi pengundi senang sikit. Mesti warga negara, umur 21 tahun ke atas. Dia mesti tinggal 6 bulan terdahulu. Okey, ini waktu dululah. Okey. 6 bulan dia duduk. Okey, kadang-kadang dia kat luar negara juga tak boleh. Tapi sekarang boleh, okey? Tapi sekarang boleh. Individu yang tinggal di luar tanah Melayu, di luar Malaysia pun boleh mengundi. Itu syarat dia, bermastautin atau tidak bermastautin boleh mengundi. Kalau tidak rugilah kita, kan? Pelajar-pelajar kita dekat luar negara tu dia pun nak mengundi juga. Jadi sekarang dia layak mengundi. Itu kita panggil undi pos. Askar-askar, tentera-tentera kita yang tak boleh datang ke pusat mengundi, dia dalam hutan ke, dia di tengah laut ke, kita pakai undi pos. Okay, boleh faham tu? Sayang, janganlah. Boleh faham tak tu? Boleh cikgu. Okey. Jadi syarat jadi calon, syarat jadi pengundi, ini boleh jadi essay. Kalau silibus lama, yang ini boleh jadi essay. Sebab ini calon senang ingat juga. Okey. Ya? Kalau orang yang macam kerja Petronas yang macam cari minyak dekat laut tu boleh undi juga ke? Boleh. Boleh. Itu sebab kita panggil undi pos. Kita kumpulkan tu dia mestilah bekerja ramai kan, atas kapal ke, di pelantar minyak ke, tu mesti dia bekerja ramai. Jadi kita buat undi di situlah. Kalau nama dia pergi daftar pengundi. Okey, daftar pengundi nak tahu lagi cek nama kita. Okey, cek nama kita. Ada tak dalam daftar pengundi? Kalau nama kita tak ada, tak boleh mengundi. Okey, orang tua balik. Okey, jadi pelajar-pelajar kita kat luar negara tu nak undi macam mana? Kan? Dia mana datang pusat mengundi. Jadi itu undi pos. Kita panggil undi pos. Undi pos itulah dia. Askar yang dalam hutan ke, duta-duta kita ke. Tu. Duta-duta kita di luar negara tu, perwakilan-perwakilan, pekerja-pekerja kita di luar negara semua boleh layak mengundi. Okey? Walaupun dia tidak duduk di Malaysia. Tapi waktu ini dia mesti duduk sekurang-kurangnya 6 bulan di Malaysia sebelum tarikh mengundi. Kalau calon sekurang-kurangnya setahun. Okay. Baik, awak jangan risau. Nanti kalau awak dah study kat luar negara ke apa ke, dah kerja luar negara, tiba ada kita buat pilihan raya, awak masih boleh mengundi. Tapi tak melalui proses macam ni lah. Ni. Ini ialah agihan kerusi nak dapatkan 52. 52. Yang inilah dia. Perak 10, 3 Terengganu. Dia akan kita total dia akan dapat 52. Okey, pecahan pengundi. Tengok orang Melayu pengundi ya. Mestilah kaum Melayu yang paling ramai tempat kita kan. Melayu 84.2, Cina 11, India 3 dan lain-lain 0.7. Pengundi juga nampak. Okey, ini ialah keputusan pilihan raya. Tengok kalau awak nak tengok macam ni awak tak nampak. Cikgu sebut tadi dalam 52 kerusi, Parti Perikatan menang 51. 52 ni dipersetujui British kan? Okey, jadi dalam 52 calon yang kita hantar tu, okey. Calon-calon kita menang 51. Ini kemenangan yang sangat besar. Kemenangan yang sangat besar. Tengok parti orang lain. Okey. Calon dihantar 30.
Kerusi menang kosong. Ni calon hantar 11. Ni PAS PAS. Menang 1. Inilah satunya yang menggagalkan calon perikatan. Okey, 52 kerusi daripada 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. 1 kerusi dimenangi oleh PAS. Parti lain semua kalah, nampak? Tak ada calon dia yang menang. Parti Kebangsaan Perak hantar 9 orang, tak ada seorang pun menang. Parti Melayu Perak hantar 3, tak ada seorang pun yang menang. Ni hantar 2, kosong. Semua kosong. Okay, yang menang parti PAS je 1. Selebihnya parti perikatan. Mari kita tengok parti perikatan. Kenapa perikatan boleh menang besar? Cikgu tak pasti perikatan menang besar tu. Sekejap. Ada tak dia cerita dengan awak pilihan raya? Oh, tak ada. Okey, kalau buku lama dia ada cerita, okey, perikatan menang besar. Bila? Kenapa? Waktu berkempen, Tengku memberikan manifesto. Pernah dengar manifesto? Pernah. Pernah. Manifesto tu lah janji-janji ya. Waktu kita berkempen tu kita keluarkan manifesto. Janji-janji kita. Apa yang janji yang Tengku buat tu? Yang pertama sekali, okey, orang berkempen lah. Kalau awak pilih saya, esok minyak turun. Contoh gitulah. Okey, jadi Tengku buat apa manifestonya? Kalau rakyat pilih kami, okey, kami cuba dapatkan kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun. Tahun buat 55. Dia janji nak bagi merdeka 4 tahun. Terlaksana ke ataupun tidak? Terlaksana. Terlaksana. Sampai 4 tahun ke tak? Syuklah awak. Tak. Tak. Tengok maknanya Tengku punya tim sangat hebat. Dia janji 4 tahun. Belum sampai dalam tempoh 2 tahun saja British dah bagi kita merdeka. Nampak itu sebab dia menang banyak. Janjinya sangat hebat. Okey, kita janji akan beri kemerdekaan kepada tanah Melayu. Kita berusaha dapatkan kemerdekaan untuk tanah Melayu dalam tempoh 4 tahun. Itu dia punya kempen yang paling penting. Dia ada lagi. Okay. Dia janji akan memberi pendidikan percuma kepada rakyat tanpa mengira kaum. Pendidikan percuma, dia akan jaga hak asasi rakyat, menjaga kedudukan raja. Jadi semua orang pilih dia lah. Okey, faham Itu janji, manifesto. Di Sarawak pun dibuat pilihan raya tahun 56. Okey, sebab Sarawak pun akan membentuk dia punya kabinet sendiri. Jauh daripada kita kan, jadi dia akan bentuk kabinet dia sendiri. Sabah lambat sikit, tahun 1962. Okey, 1962. Tak payahlah. Hanya pemilihan wakil berintegriti dan punya jati diri teguh penting nak pastikan amalan demokrasi diamalkan dengan baik. Penting untuk membentuk negara yang maju. Ini awak akan ulaskanlah. Wakil yang berintegriti boleh membawa kemajuan untuk negara kita dalam bidang politik. Bagilah bla bla bla. Dalam bidang ekonomi apa dia? Dalam bidang sosial apa dia? Okay? Ini soalan besar. Esei. Baik, pilihan ini boleh jadi satu soalan ya. Kalau soalan pilihan raya, cikgu boleh tanya awak syarat jadi calon, syarat jadi pengundi. Ini kebatnya, dia mesti ada satu soalan kebat. Ini bagaimanakah, mengapakah pilihan raya penting, mengapakah integriti penting, tentulah. Okey, jadi pilihan raya dibagi peluang yang adil kepada rakyat untuk ambil bahagian. Semua orang layak kalau cukup syarat. Semua orang layak jadi calon kalau cukup syarat. Nak jadi calon dia boleh bertanding. Dia boleh bertanding dengan parti ataupun calon bebas. Calon bebas tu dia sendiri-sendiri je. Boleh juga. Pada awak pilihan raya penting tak? Penting. Penting. Okey. Kalau awak cakap, awak setuju tak pilihan raya tu kita adakan? Itu soalan tu sama tu. Jelaskan kepentingan pilihan raya ataupun setuju ke anda pilihan raya diadakan. Soalan itu berbeza tapi dia nak jawapan sama. Apa dia nak Cuklah awak. Belum mandilah. Kita akan cerita apa? Apa pentingnya pilihan raya?
supaya tidak berlaku protes boleh tak cikgu? Macam mana? Supaya tak berlaku protes macam apa kalau Oh, ada tak ada protes daripada rakyat. Gitu kah? Ha? Supaya tak berlaku protes? Macam apa? Bila orang tu dijadikan Perdana Menteri, rakyat je tak. Oh, ya. Supaya tidak dipertikaikan pemilihan wakil itu tidak dipertikaikan oleh rakyat, betul? Seperti yang berlaku di tempat kita ya. Keadaan kabinet kita sekarang ya. Okey, kabinet kita sekarang okeylah dibentuk tapi tidak melalui pilihan raya. Jadi hanya menggunakan kuasa budi bicara agung sebab berlaku apa? Sedikit kekecohan. Sepatutnya pilihan raya. Ini rentetan pilihan raya yang kita buat hari tu. Yang ke-14, parti Tun M menang. Itu siapa yang minat politik lah. Okey. Jadi sekarang berlaku undi tidak percaya. Yang tu betul. Satu pilihan raya kita buat supaya tidak ada pertikaian, tidak ada protes daripada rakyat tentang calon yang dipilih. Jadi tidak ada, tak boleh bilang, kenapa pilih dia tak boleh. Kita hanya menggunakan budi bicara agung. Lepas tu pilihan raya penting kita akan cerita macam mana. Untuk memilih wakil yang betul-betul berintegriti, memilih wakil yang betul-betul berkebolehan supaya itu jawapan untuk sejarah, okey. Pentingnya pilihan raya untuk memilih wakil yang betul-betul berintegriti supaya agar untuk macam itulah. Baru kita dapat markah. Ini jawapan yang paling besar ni, paling besar ni 8 markah. Okey, dia mesti ada. Okey, kalau pelajar cikgu yang lepas-lepas, cikgu tak pernah ajar form 4 Okey, sebab cikgu akan fokus form 5. Tapi tahun ni ajar form 4 sebab silibus baru kan. Cikgu akan bagi murid jawab soalan kebat dulu. Bila ini soalan kebat, awak jawab yang ni. Okey, bila awak jawab yang ni, markah besarnya 8. Jadi markah yang soalan yang dalam buku teks punya ada orang tak ingat. Jadi dia boleh merepek dekat sini. Dia boleh mereka-reka dekat kebat. InsyaAllah 8 markah awak ada selamat kat sini. Kalau cikgu akan dulukan yang ini. Okay. Macam inilah penurunan umur mengundi merupakan tindakan rasional, bincangkan. Awak rasa sesuai boleh, rasa tak sesuai pun boleh. Okay, saya rasa macam tak setuju lah 18 tahun. Okay. Ataupun saya setuju 21 tahun saja ataupun saya setuju 18 tahun. Itu tak ada masalah. Ini kebat awak punya pandangan, awak punya pendapat. Okay. Tapi alasan yang awak bagi tu yang membolehkan cikgu bagi markah. Kita akan buat exam bulan 11 InsyaAllah bulan 11. Exam kita bulan 11. Kalau bertulis cikgu juga yang buat soalan untuk awak. Kertas 2, esei. Nanti cikgu paparkan macam ni, awak pilihlah soalan awak tu. Nak jawab yang mana, bab mana, kita jawab Okey, perundingan majlis perundingan, pengenalannya apa ni? Okey. Ini dia ceritalah. Okey, dengan berlangsungnya pilihan raya, negara kita memulakan sejarah baru dalam demokrasi. Jadi kita buatlah parti perikatan telah mula bergabung. Jangan tak tahu untuk membuat pilihan raya peringkat negara. UMNO, MCA dan memang sedia bergabung malah dibawa masuk MIC pula. Okey, parti Cina. Dah tentulah dia menang besar. Semua orang Melayu, orang Cina, orang India memilih parti perikatan. Jadi bila dah menang, automatik Tengku Abdul Rahman dilantik sebagai ketua menteri yang pertama. Kenapa bukan Perdana Menteri? Kenapa bukan Perdana Menteri? Belum merdeka lagi. Berarti belum bagi kita merdeka. Bagilah Tengku memegang jawatan sebagai ketua menteri sahaja. Sebab kita bukan, itu sebab di Sabah kita ada ketua menteri. Sebab dia bukan Perdana Menteri. Perdana tu kan besar. Perdana Menteri di Kuala Lumpur lah. Okey. Ni. Majlis Perundangan Persekutuan. Ini tak payahlah bilangan-bilangan ahli ni cikgu pun tak bagi awak.
Okey, jumlah anggota 90 Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, ini tak payah juga wakil-wakil. Kesan dia. Majlis Perundangan Persekutuan. Kesan dia apa kita dapat? Tengku menjadi Ketua Menteri. Dia ambil alih tugas pentadbiran di Tanah Melayu daripada PJT. Okey, Tengku sudah mula ambil pentadbiran. Ini kena betul-betul lah sebab nanti takut awak terkeliru dalam soalan. Tengku jadi Ketua Menteri, dia akan ambil alih tugas pentadbiran. Jadi dialah menjadi ketua kepada menteri-menteri yang ada daripada PJT. Okey, PJT tak bertugas langsung ke? Ni tengok. Proses pertukaran dan pembaharuan secara berperingkat-peringkat dan ambil masa. Bukan senang tiba-tiba kita nak pas orang jawatan tu. Okey. Jadi kena British bagi tunjuk ajar lagi. PJT masih pegang tampuk kepimpinan peringkat atasan untuk menentukan hala tuju negara. Bukan pilihan raya je kita nak buat. Ada macam-macam benda lagi nak buat. Okay, nanti nak merdeka ke apa tu masih PJT yang uruskan. Kuasa pegawai British beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Dipindahkan kepada siapa ni? Rakyat tempatan ni kepada siapa? Supaya awak faham. Kuasa British dipindahkan ni kepada siapa? Wakil yang menang tadilah. Rakyat tempatan. Kalau sebut rakyat tempatan ini ialah yang ada di tempat kita. Tempat kita. Yang menang tadi. Kalau kita wakil Cina yang menang, kita bagi dia lah. Yang India menang, kita bagi dia lah. Itu sebab pelbagai jawatan. Okey, pelbagai jawatan beransur-ansur kita pindahkan. Tapi masih ada pegawai British yang berperanan sebagai penyelia. Nampak? Automatic sistem ahli yang kabinet bayangan tu kita mansuhkan, kita bubarkan. Baik, faham So sekarang kerajaan kita dipimpin oleh rakyat tempatan dan ahlinya siapa pilih? Rakyat yang pilih. Kalau sistem ahli, PJT yang pilih dengan persetujuan raja kan? Sekarang ini ialah rakyat yang pilih. Okey, rakyat tempatan mula memainkan peranan. Itu sebab orang selalu sebut rakyat pun terlibat dalam politik. Mana? Kita pilih rakyat wakil kita untuk terlibat dalam politik. Dia duduk di dalam parlimen tu hasil daripada pemilihan kita. Ya. Nampak Majlis Perundangan tunjukkan kompromi kita. Okey, kerjasama kita walaupun berlainan kaum. Okey. Sebab apa? Kita sudah mula nampak kita perlu bekerjasama walaupun berlainan kaum untuk capai kemerdekaan. Ni, terangkan kepentingan kepimpinan yang berwibawa. Berwibawa ni berintegriti. Awak sebutlah. Dia sangat penting untuk bidang PES, politik, ekonomi, sosial. Kita akan terangkan satu persatu. Okay. Kabinet pertama, yang ni pun tengok sikit lah. Ini kabinet pertama kita selepas pilihan raya kita menang. Okey, lepas itu peranan pelbagai peranan lah. Okey, yang ketiganya apa? Nampak, Tengku Abdul Rahman Ketua Menteri dia ada kuasa nak tubuhkan kabinetnya sendiri. Macam sekarang Sabri kan, Ismail Sabri dia dah jadi PM, dia pilihlah anggota dia. Itu sebab menteri-menteri dia ada yang dah tukar-tukar kan. Dah tukar-tukar jawatan. Menteri Pendidikan kita masih sama. Dr. Razi Idin kan. Masih sama. Dia pilih lah. Okay, siapa yang ada kuasa dia pilih siapa nak pegang. Okey, kabinet tahun ini dianggap 10 orang menteri, 3 orang pegawai British yang memegang portfolio keuangan, hal ehwal ekonomi dan setiausaha pertahanan. Yang ni pun cikgu tengok ada soalan dia. Ya? Okey, kabinet pertama apa ni? Ini ialah jawatan. Raja-Raja Melayu perkenan semua jemaah menteri. Okey, Raja Melayu ni, raja kita agung. Nampak dia tak ni? Kat mana kita sentiasa nampak dia? Kat mana kita nampak? Ni agung kita yang pertama. Nampak tak cikgu tunjuk ni? Dekat duit. Dekat duit. Memang kita yang pilih. Dekat duit kita nak abadikan gambar agung kita yang pertama. Ini pun nama dia Tengku Abdul Rahman juga.
Okay, ni Tengku Abdul Rahman PM kita. Agung kita yang pertama pun Tengku Abdul Rahman. Ni. Okey, bersetuju majlis raja-raja. Lepas tu jemaah menteri yang ada tu dirasmi secara umum oleh Pesuruhjaya Tinggi British ketika ini. Okey. Siapa dia? Donald McGillivray. Wakil tempatan dipilih melalui kabinet pertama. Inilah dia orangnya. Tengku Abdul Rahman tunaikan mandat mencapai merdeka. Okey, dibagi jawatan. Tun Razak jadi Menteri Pendidikan. Witi Sambatan jadi Menteri apa ni? Dia Menteri apa ni? Menteri Buruh. Yang Yuko Menteri Kesihatan. Sampai sekarang Menteri Bahagian Buruh kita ambil India. Bahagian Kesihatan kita ambil China. China banyak memegang jawatan kesihatan. Sekarang kita nak ambil Melayu tapi timbalan dia China. Awak tengoklah nanti menteri kita sekarang. Ini tak iyalah kot. Kalau nak baca boleh juga. Apa yang kita bincangkan keuangan dan keperluan orang tempatan. Apa yang kita guna pakai model Westminster. Yang ni awak akan nampak lagi dalam Tiada 5 nanti ya. Sistem pemerintahan demokrasi di Parlimen British. Kita guna model Westminster. Jadi kita pun tiru jugalah sebab kita di bawah British kan. Sedikit-sedikit kita kurangkan kuasa British. Halo Kak, kejap lagi nak telefon balik. Ini ada kelas. Ini ada kelas sekejap Okey. Kita minta kuasa veto. Kuasa veto tu apa? Kuasa penuh. Okey, kuasa penuh diberi kepada pihak tertentu sahaja. Okey. Baik, bincangkan isu keselamatan dan pertahanan. Dah habislah ni. Kabinet pertama memperlihatkan barisan berwibawa, menerusi jawatan yang diamanahkan, di samping bekerjasama, berkongsi kuasa. Ini semuanya nilai-nilai baik yang perlu kita tulis dalam kebad. Okay? Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlulah pergi mengundi, okay, untuk pilih wakil. Rakyat mestilah buat pilihan yang tepat, okay, bijak supaya apa? Wakil kita nanti boleh membawa kemajuan, kejayaan pada negara. Okay, baik, dah habis dah. Apa pilihan raya paling awal kita buat? Okey, cik, habiskan sikit ni. Okay, dah 1 jam. Pilihan raya yang pertama kita buat kat mana? Pilih ABCD. Menanjung. B. Tak dengar ya? Dekat mana? B, Georgetown. Awak baru nampak ke apa ni? Baru nak pilih. Yang mula-mula sekali kita buat dekat Georgetown. Ni gambar Pak Cik tadi, mengundi tadi. Apa benda ni? Apakah nilai? D. D, bertanggungjawab. Kenapa kabinet ni penting? Nak yang mana? Okay. Mengapakah kabinet pertama ni penting? Kabinet pertama yang kita dah menang pilihan ni penting. Nak A ke B? C takkanlah kita pilih, bukan Raja Melayu, tak ada kaitan. Okey. Kuasa British sikit-sikit kita kurangkan, bukan tambah. Dia dah nak lepaskan kita. Okey, A ke B yang tepat? B. Okey. B lebih tepat. Kita bukan satukan kaum, kita bukan satukan parti, okey. Kita gabung saja parti. Bergabung menjadi parti politik. Ini menunjukkan kompromi antara kaum. Okey, kerjasama antara kaum. Jadi setuju membentuk parti perikatan. Okey, tujuan ordinan pilihan raya tadi apa? Daftar pengundi ke, nak kira undi ke, nak buat cadangan berkaitan mengkaji dan membuat cadangan ke apa? Jadi kan? D ke? D, memberi kuasa kepada majlis tempatan mengadakan pilihan raya. Ya, yang nak mengkaji ni siapa? Jawatan kuasa, jawatan kuasa pilihan raya. Berapa jumlah kerusi yang dimenangi UMNO dalam pilihan raya peringkat negeri? Mana?
Peringkat negeri dipertandingkan 268. UMNO MCA menang berapa? 226. Ini figurnya. Okey. Selepas Georgetown kita buat dekat KL dan bandar-bandar lain. Mana bandarnya? Tadi tak ingat ke? Johor dah tentulah sebab semua pilihan Johor. Johor, Ipoh dan Alor-Star. Okey. Tugas jawatan pilihan raya ditubuhkan tadi. Ini. Jawatan kuasa ini mengkaji. Tengku Abdul Rahman berangkat bersama siapa? 2 orang Melayu, 2 Cina. Yang ada Tan tu. Mana dia? Tan Chen Long, TH Tan dan Tun Razak. Datuk Abdul Razak ni dulu dia belum ada gelaran Tun lagi. Bila sudah jadi mantan, kita panggil gelaran dia Tun. Okay. Syarat menjadi pengundi. Cepat dah nak habis masa dah. Syarat jadi pengundi. Yang mana? Pengundi. Itulah waktu tidur. Boleh ke? Tak ada. A 1 dan 2. Okey, umur 1 dan 2. Kenapa bukan 3? Kenapa bukan 4? 3 ni untuk apa? Sepatutnya dia nombor 4 ni tukar kepada 6. Tinggal di Tanah Melayu 6 bulan sebelum pilihan raya. Kalau tinggal di Tanah Melayu 12 bulan ni siapa? Pengundi ke? Calon. Okey, dia akan bagi kita macam ni kita akan keliru. Okey, syarat membolehkan pilihan raya umum diadakan. Apa syaratnya? Yang inilah kelulusan rang undang-undang pilihan raya. Manakah proses pilihan raya semasa pilihan raya pilihan PRU? Mula-mula kita buat apa? Okay, rang undang-undang kita luluskan. Kelulusan rang undang-undang. Lepas itu kita buat yang mana? Daftar pengundi. Lepas tu namakan calon. Lepas tu mengundi. Inilah step by stepnya. Okay. Pilihan raya tempatan diadakan kawasan. Ini ialah hafalan. Kita tak mau ingat ni. Mana-mana tempat tak mau ingat. Apalah, dah habis dah. Okay, siapa dilantik jadi pengurusi pilihan raya di Kuching pun tak mau. Ini di Sabah tak nak. Okay. Kalau awak nak sebab ini semuanya hafalan. Bila hafalan tu jadi susah. Okay, sekarang kita faham ni. Manakah kesan MPP? Penubuhan Majlis MPP ni ialah orang-orang yang dipilih daripada pilihan raya kita. Majlis Perundangan Persekutuan. Yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman. Okay, nombor 1 lah mestilah terima Tengku Abdul Rahman. ABCD semua ada. 2 betul, kuasa pegawai BT beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Ada jawapan cikgu? Untuk cikgu ni? A 1 dan 2 sahaja kan? Sebab 3 tak? Tanah Melayu belum lagi merdeka. Pesuruhjaya Tinggi British bukan dah dipecat. Ada lagi 2 tahun dia akan mentadbir. Ya, sehingga kita merdeka. Ini kena faham. Okey, jadi baik. Tajuk pilihan raya ni rasanya boleh buat ke? Kalau cikgu keluarkan esei boleh buat ke? Ini cikgu tutup Kalau cikgu keluarkan esei boleh buat ke tak? Awak cakaplah cikgu bagi cikgu idea kan cikgu tak keluarkan. Kalau dah memang tak boleh buat, tak ada pilihan pula. Okey, ada soalan tak? Faham ke tak faham tajuk ni? Faham ke tak faham yang? Sikit je faham. Sikit-sikit. Biasa sikit-sikit. Ya, kenapa kat mana tak fahamnya?
Okeylah. Ada soalan untuk cikgu ke tak? Okay, cikgu tengok ni kejap ya. Nanti nak sekarang dah tak itu lagi dah. Azim, Azfa. Azim, Azfa. Kan cikgu tak tertulis pula. Anur. Okay, dia dah sudah. Duratul. Atikah tak ada Duratul ini ada. Farah, Luqman ada. Helmi. Izhan ada ke? Zalihuddin ada ke? Danish ada. Nabil sudah. Nazim. Zalihuddin tak ada Okey, yang perempuan semua ada. Last sekali. Wan. Okey. Baik. Ada soalan untuk cikgu lagi ke tak ni? Ada. Tak ada dah. Okey, kalau tak ada so cikgu tamatkan. Dah lambat sikit. Tak lebih kurang lah tu. Kita start tadi pun lambat sikit So, cikgu tamatkan PDP kita. Assalamualaikum semua dan terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu.